dan peluang untuk kita berada dalam majlis tazkirah pagi ini. Walaupun kita ketiadaan petazkirah asal, tapi kalau nak tazkirah, ada tazkirah insya-Allah pagi ini. Siapa yang datang dengan tujuan untuk mendengar tazkirah, insya-Allah Allah Taala beri pahala yang berganda. Dan siapa yang nak pada tok guru tu tak ada lah hari ini. Tuan-tuan puan-puan rahmat Allah sekalian, oleh kerana bidang terjun sejenis, saya pun cuba akan mengupaskan satu hadis Rasulullah SAW, di mana saya beri tajuk ceramah saya perpagi ini ataupun tazkirah saya perpagi ini ialah mukmin ataupun kita akan berada dalam di antara 5 himpitan hidup. Kita akan berada dalam 5 himpitan hidup. Maknanya 5 ini Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kita melalui hadis bagi Rasulullah SAW akan ada himpitan ini terhadap pegangan dan kehidupan kita ini. Kalau Rasulullah SAW, al-mu'minu baina khamsi syada'id. Mukmin itu akan sentiasa berada di antara 5 kesusahan. Pertama, Rasulullah SAW menyebutkan kafirun yuqatiluh wa munafiqun yubghiduh wa mu'minun yahsuduh wa nafsun wa syaitanun yudhilluh wa nafsun tunazi'uh. Pertama, kafirun yuqatiluh, orang kafir yang sentiasa akan memerangi mereka. Yang kedua, munafiqun yubghiduh, orang-orang munafik yang sentiasa akan marah, murka dan tak senang dengan dia, dengan orang mukmin. Yang ketiga, mukmin yahsuduh, yang ketiga orang mukmin pun tak kena gaya akan menjadi himpitan dan hambatan, iaitulah orang mukmin juga akan mendengkinya. Yang keempat, syaitan yudhilluh, iaitulah syaitan yang akan sentiasa menyesatkannya. Dan yang kelima, wa nafsun tunazi'uhu, dan nafsu yang bergejolak yang sentiasa mengajaknya ataupun ingin menjatuhkannya. Tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian, kalau nak syarah ni dia panjang lah, tapi sekadar tazkirah kita buatlah sekadar 20 minit ke, dan sebagainya, insya-Allah. Pertama, kafirun yuqatiluh, orang kafir yang sentiasa memerangi orang Islam. Kita lihatlah di mana-mana pun Islam ini sentiasa dihimpit, dihambat, diperangi oleh mereka-mereka yang tidak seagama dengan mereka, dengan orang Islam. Kita tengok di mana, di Palestin, di Assam, India, di mana, di Rohingya, kerana mereka di Islam, kerana mereka berpegang nak kepada ataupun nak mengekalkan identiti mereka, iman mereka. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulku samawati. Wa ma naqamu, tidak ada dosa daripada mereka itu kecuali lah mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Itu sajalah dosa mereka. Dan orang kafir ini, bila bab Islam ini, bab menentang Islam, bab membenci orang Islam ini, ialah mereka ni sama sahaja.
sama sahaja dari bahawa nak menentang orang Islam ini. Al-kufru millatun wahidah. Orang kafir ini kecenderungannya agama mereka ialah satu. Kita tengoklah, mereka berpecah berbagai-bagai, tapi apabila datang masalah dengan Islam, mereka satu. Maka mereka akan saling bantu-membantu. Tak kira sektor, tak kira, yang lain tolak tepi. Yang lain tolak tepi. Bila berhadapan dengan Islam, inilah oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan bahawa Islam ini di akhir zaman ini akan menempuh pelbagai-bagai, dan orang Islam seperti yang disebutkan sebagai orang Islam ini seperti satu hidangan yang dihadapi oleh orang lapar ala qas'atiha. Disebutkan dalam hadis itu Ibn Hibban bahawa orang Islam ini di akhir zaman ini sebagai semacam sebuah hidangan yang dikerumuni oleh musuh-musuh Islam. Lalu sahabat tanya, kita sikit ke ya Rasulullah? Tak. Rasulullah kata, kamu ramai. Bal antum kathirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'us sail. Tetapi kamu ramai, tapi kamu ini seperti buih banjir, buih di laut, buih banjir ke sana kemari, dan Allah Ta'ala campakkan kepada kamu penyakit wahan, campak kepada kamu penyakit wahan. Wa yaqdhifu fi qulubikum wahn. Lalu sahabat bertanya, wa mal wahn ya Rasulullah, apa wahan itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menyebutkan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, kasih pada dunia, wa karahiyatul maut, dan tak suka, benci, takut mati. Inilah dua penyakit yang Allah SAW menyebutkan. Hubbud dunya, gadai apa saja asalkan dapat dunia. Berkompromi apa saja kalau dapat pangkat, kalau dapat darjat, kalau dapat habuan, kalau whatever. Inilah umat akhir zaman yang telah diceritakan Rasulullah SAW. Dan orang kafir ini sebagai digambarkan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, dan tidak redha, ankal yahud walan nasara, Yahudi dan Nasara digambarkan satu kelompok yang sepatutnya agama samawi, sama-sama dengan kita, tapi itu pun mereka tidak akan redha dengan orang mukmin. Hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu mengikuti mereka. Sehingga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, kadang-kadang orang Islam ni ikut shibrin bishibrin, sejengkal orang kafir atau orang Yahudi dan Nasrani, sehinggalah masuk dalam lubang biawak. Begitulah kita mengikut mereka ini. Dan katalah dunia hari ini pun itulah. Sedih sekali kan. Orang yang dulu pun menentang tentang Yahudi dan Nasrani, tentang Yahudi membela Palestin, sekarang pun dah tak ada. Start dengan Mesir, lepas tu sekarang ni semua UAE semua dah nak iktiraf Israel belaka dah. Nak iktiraf semua Israel. Dipanggil normalization. Istilah baru lah. Istilah baru dunia hari ini dipanggil normalization. Membiasakan, menormalkan
normalization. Maknanya macam biasa. Normal tu maknanya ada perhubungan, itu normalization. Dan sekarang sudah menjadi agenda dunia untuk normalisasi ini. Oleh sebab itu kita mestilah faham dan tahu tujuan kita, matlamat kita, dan fungsi kita sebagai Muslim, dan apabila kita mengetahui bahawa kufur ini sentiasa akan memerangi kita, maka kita sepatutnya kita berhati-hati dan kita belajar tentang taktik-taktik mereka dan mempersiapkan diri kita supaya kita tidak terpedaya dengan yuqatil ini. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat sekalian, kalau saya pergi lebih jauh dari segi yuqatil, maknanya memerangi. Perang ni bukannya mesti dengan senjata. Betul tak? Moden hari ni, perang ni tak mestinya dengan senjata, tak mesti mengisytiharkan perang, tak mesti mengisytiharkan musuh. Perang ini berada di mana-mana. Dari sudut ekonomi, peperangan dari segi ekonomi. Dari sudut pendidikan, kita dihimpit dengan pendidikan yang sekular, pendidikan yang kadang-kadang pendidikan yang bertentangan dengan akidah kita. Pendidikan menghimpit. Kalau saya cerita banyak nanti jadi politik pula. Bukan nak cerita politik kan. Tapi itulah keadaan. Pendidikan, ekonomi, pendidikan, jelas. Sosial. Secara tak sedar kita meniru mereka, mengakui mereka, dan banyak lagi lah. Pendidikan sosial, politik, apa lagi? Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan, dia mengatakan orang Islam ni kadang-kadang dia tak sedar sebenarnya dia diserangi dengan pelbagai sudut, dan mereka tidak menjaga sudut-sudut yang sepatutnya mereka jaga. Antum ala thagaratin min thuguril Islam, antum ala thagaratin min thuguril Islam, fala yu'tayanna min qibadik. Engkau berada di salah satu sudut daripada sudut Islam. Fala yu'tayanna min qibalik, dan kamu kena jaga supaya sudut yang kamu jaga itu tidak diserangi oleh musuh-musuh kamu. Kalau kita dalam pendidikan, saya dalam pendidikan, kalau kita dalam pendidikan, maka itulah sudut yang sepatutnya kita jaga Islam, supaya orang tidak serang kita dari sudut pendidikan. Itu maksud hadis itu. Kita mesti jaga prinsip pendidikan Islam, pendidikan mukmin, supaya musuh-musuh Islam tidak akan menyerangi Islam dari sudut pendidikan. Kita jangan mengabaikan tanggungjawab itu. Jangan membiarkan musuh-musuh Islam memerangi Islam dari sudut pendidikan. Supaya orang Islam utuh dari segi pendidikan. Berapa banyak kita telah membiarkan sudut pendidikan ini diserangi oleh orang yang unsur-unsur yang tidak Islamik, sehingga pelajar-pelajar kita tidak menonjol sakhiyah Islamiyahnya sebagai insan kamil itu.
akan jadilah generasi yang porak-poranda sebagai yang kita lihat dalam dunia Islam hari ini. Dan ini bermula dengan pendidikan. Dan kalau kita dapat menyediakan satu pendidikan yang utuh, maka generasi ini akan cemerlang, cerah. Sehingga dalam Islam disifatkan ibu itu, iaitu orang pertama yang memberi didikan kepada anak ini sebagai suatu madrasah, sebagai satu sekolah. Dan kalau kita menyediakan sekolah ini dengan baik, maka kita akan mendapat generasi yang utuh sepanjang zaman. Al-ummu madrasatun fa in a'adattaha a'adata sya'ban tayyibul a'raq. Orang Arab kata al-ummu madrasatun, ibu itu sebagai madrasah, sekolah. Kalau kita menyediakan mereka, wa in a'adattaha a'adata sya'ban tayyibal a'raq, kita akan menyediakan suatu generasi yang utuh, yang muras ini. Pendidikan. Kalau kita diberi amanah kerja kita, karier kita dalam bidang ekonomi, maka jagalah supaya ekonomi itu menjadi ekonomi yang utuh untuk kebaikan orang Islam. Macam kita jaga sempadan lah. Orang sempadan. Orang jaga port tu, orang jaga pantai ni, orang jaga bukit tu. Kalau salah seorang daripada kita lalai jaga bukit tu, orang pun serang negara kita, masuk negara kita melalui bukit tu. Apa jadi? Itulah ibaratnya kita menjaga sebuah Islam sebagai sebuah negara yang saya sebut dalam konteks ini. Oh, jaga pantai, lolo saja, turun kapal terbang, tak cek pun, immigration tak cek pun apa semua, masuk, main masuk je. Apa nak jadi? Tak ada pas pun, bayar, masuk saja. Apa nak jadi? Itulah ibaratnya bila kita menjaga Islam, menjaga sudut Islam yang dijaga ini. Yang kedua, ini saya ni tak pakai, tak just apa yang terfikir sajalah. Pasal tak ada, belum subuh, belum azan tadi dia call, Prof boleh bagi lecture, boleh bagi kuliah ganti tak? Boleh lah, apa yang ada lah cakap, apa nak kata, tak kitab tak apa. Memerangi orang kafir. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan munafiqun yubghiduh, iaitulah orang munafik yang sentiasa murka dan tidak senang dengan orang Islam. Tuan-tuan hadirin sekalian, munafik ini Allah Ta'ala ditakdirkan munafik ini pada zahirnya orang Islam. Zaman Rasulullah pun orang munafik ini hidup bersama Rasulullah, pergi semayang bersama Rasulullah, tapi tujuan mereka irsadan liman haraballah wa rasulah. Pergi masjid tapi irsadan, menjadi penghalang kepada orang Muslim. Mereka pergi perang bersama Rasulullah, pergi perang bersama Rasulullah, sampai sekerat jalan pusing balik. Diberi amanah untuk jaga sudut, dibolosnya. Rasulullah sekali ditanya oleh Umar, ya Rasulullah, beritahu aku mana siapa dia munafik ni. Oh, munafik ni siapa, bagi tahu. Aku pancung je. Rasulullah kata jangan. Kalau berlaku macam ni, kalau kau buat macam ni, seolah-olah aku ni bunuh kawan-kawan aku sendiri,
bunuh kawan aku sendiri. Begitulah munafik ini bergerak di kalangan orang Islam sendiri, yang meruntuhkan, yang gunting dalam lipatan, yang tidak, yang bukan nak menjaga Islam tapi menjaga kepentingan dirinya, dan kalau boleh ada peluang menentang Islam dan bersekutu menolong orang-orang kafir untuk menentang Islam. Inilah kerja munafik. Ada tak sepanjang zaman? Abdullah bin Ubay bin Salul ketua bagi munafik. Dan zaman moden ni pun tidak jauh sejarah Indonesia orang munafik. Akhir sekali, siapa dia? Snok Hongronje. Di zaman nak merdekakan Indonesia, orang Belanda menghantar seorang profesor daripada Leiden University. Nama dia itulah Snok Hongronje. Dihantar ke Indonesia dan dia memeluk Islam, masuk Islam, kahwin dengan orang tempatan, mengambil nama Abdul Ghafur. Kita jaga nama Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar kita, Abdul Ghafur. Dua-dua pun ada dalam nama Allah. Abdul Ghafur kahwin dengan orang tempatan, orang Islam, golongan priai, golongan atasan lah, dan tapi kerjanya ialah mengintip orang Islam dan beri maklumat. Pergi Mekah nak tengok bagaimana, pasal apa orang Indonesia ni kuat beragama. Pergi Mekah tengok. Dia tengok beberapa golongan. Dia kata yang banyak menentang kependudukan Belanda di Indonesia ni kerana mereka inilah tok guru daripada Mekah inilah balik memberi semangat. Tok guru daripada Mekah inilah yang belajar di Mekah inilah, dan bukan saja belajar di Mekah, belajar daripada syekh-syekh daripada luar Mekah. Bukan saja pergi sembahyang, pergi tawaf, pergi haji, alhamdulillah. Pergi di Mekah mengambil semangat. Internationalization of ilmu. Bila balik buat report. Inilah orangnya dan mestilah itu depan munafik moden dalam sejarah. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Orang munafik ini memang lebih susah kerana kita tidak mengenali mereka. Dan setiap kita mestilah beringat-ingat, terutama janganlah kita menjadi orang munafik yang pertama, kadang-kadang secara tak sedar. Dan yang kedua, supaya kita menjadi orang-orang yang protect ataupun memerhatikan diri kita supaya tidak diserangi Islam kita oleh orang munafik. Kalau orang kafir, memerangi mereka ialah sebagaimana disebut dalam Rasulullah, ialah dengan peperangan. Tetapi orang munafik memerangi mereka dengan nasihat, ilmu dan pengajaran. Itulah yang dinasihatkan oleh para alim ulama kita. Yang ketiga, mukmin yahsuduhu. Orang mukmin pun menjadi musuh pada orang mukmin apabila mereka ini dalam keadaan dengki mendengki. Orang mukmin pun
menjadi musuh para mukmin yang lain kalau dia dengki. Start dengan dengki, start dengan tak senang hati, start dengan perasaan yang tidak baik terhadap Muslim yang lain, kerana mungkin atas beberapa sebab. Di antaranya sebab-sebab dunia ini mungkin. Oleh sebab itu kita jangan mendedahkan diri kita untuk didengki oleh orang. Kita juga mesti menjaga diri kita supaya tidak didengki oleh orang. Tok Guru ni Aziz dalam satu ceramah dia kata, kita pun kadang-kadang mendedahkan diri kita kepada kedengkian orang. Orang rasa tak senang hati dengan kita, dengan perangai kita lah, dengan menunjuk-nunjuk kita lah, menunjuk-nunjuk lagi. Sebab tu sunat, kalau kita lalu depan orang bawa makanan, sembunyi. Berapa ramai orang ni belum makan lagi, belum baca doa lagi, ambil gambar dah, post kat Facebook. Oh alhamdulillah hari ni. Itu kalau mengikut Tuhan Aziz, dia kata sepatutnya kita lalu depan orang pun bawa buah, kita kena sembunyikan, taruh supaya orang lalu jiran tu, oh besarnya buah limau dia, kita tak sampai pun. Benda yang kecil, nak cerita benda kecil, benda besar lagi lah. Yang buat orang dengki lagi, tayang hutang tak bayar. Bawa kereta BMW lah, Mercedes tak disebut, saya punya. Bawa kereta BMW, bawa BMW, parking depan masjid, tengok hutang pun tak bayar. Oh bagus, tapi itulah mendedahkan diri kita. Bawa Mercedes, hutang tak bayar. Bawa Mercedes, sedekah pun tak ada. Orang bawa motor pun sedekah RM5 seminggu. Orang bawa Mercedes, orang bawa RM1 seminggu. Kadang-kadang bunyi tuntang jatuh. Bunyi jatuh. Memalukan. Jadi maknanya kita akan jangan mendedahkan kita, kerana dengki. Kita pertama jangan dengki lah, Yang kedua jangan mendedahkan diri kita supaya didengki orang. Al-ghil wal hasadu ya'kulanil hasanat kama ta'kulun narul hatab. Al-ghil, dendam, wal hasad, dengki, ya'kulanil hasanat, kedua-dua ni akan memakan segala hasanat, segala kebaikan, segala pahala kita. Kama ya'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu api, tinggal abu sahaja. Tinggal abu sahaja. Dan ulama menyebutkan bahawa punca bagi segala perkelahian antara manusia dan kubur ini berpunca pada dengki inilah. Anak Adam, dua anak Adam, Qabil dan Habil, berkelahi sampai berbunuhan kerana dengki. Kerana dengki, kerana tidak senang yang ni dapat kahwin yang cantik, saya dapat yang ni pula, sepatutnya saya yang tu. Dengki. Orang kafir tidak menerima Islam kerana dengki. Orang Yahudi tidak menerima Rasulullah SAW kerana dengki. Sepatutnya Nabi ni, dia kata, bangkit dari kalangan Bani Israel, barulah betul. Ini bagi kau Arab, tak terima aku. Baghyan bainahum. Rasulullah SAW menyebutkan Al-Quran, baghyan, kena bagh. Dan inilah punca perkelahian manusia hari ini, dengki, mendengki, hasad.
yang tidak berkesudahan. Kita boleh dengki hanya dalam dua perkara. Dalam bahasa Arab tidak panggil dengki, itu panggil hasad. Atau pada orang putih pun mungkin kita, tapi dalam orang putih panggil envy lah. Mana kita dengki. Pertama, orang yang berilmu dan dia mengajar siang dan malam dengan ilmunya. Sepatutnya kita nak jadi macam dia. Yang kedua, orang yang hartawan yang derma siang dan malam. Sepatutnya kita jadi macam dia. Itu maksud dengki. Itu maksud envy. Selain pada dua ni, tak boleh. Dilarang. Dah waktu ke? Dah belum? Berapa minit lagi? 2-3 minit lagi. Yang ke tiga. Yang keempat. Yang keempat, komputer saya pun dah tutup. Yang keempat ialah syaitanun yudilluh. Yang keempat ialah syaitan yang sentiasa akan menyesatkannya. Syaitan adalah musuh utama manusia. Dan kalau tadi semua luaran, orang kafir di luar, betul tak? Orang munafik pun luar, orang mukmin pun masih lagi di luar. Yang ketiga ini syaitan. Syaitan ini sebahagian daripada kita. Bukan dia luar juga, tapi maknanya dia sudah menyerangi dalam diri kita. Inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dammi. Inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dammi. Saya nak sebutkan bahawa syaitan itu berada dalam tubuh kita, dalam pemikiran kita. Sesungguhnya syaitan itu kepada anak Adam seolah-olah dia berlari di dalam darah, pembuluh darahnya. Maknanya syaitan itu boleh masuk sampai kepada pembuluh darah kita. Jin dan syaitan itu sampai begitu Allah Ta'ala bagi, dia boleh menyesatkan dan yudhillu, dan kerja menyesat. Wa qala asy-syaitanu lamma qudila al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala tal. Ini cerita Al-Quran tentang betapa syaitan akan menggoda kita dan besok dia akan berlepas diri dari godaan itu. Dan syaitan ini boleh berupa manusia dan boleh berupa jin. Syaitan ini maknanya sebenarnya jenis jin. Dia melakukan syaitan kerana annahu syaitana min rahmatillah, dia dijauhkan daripada rahmat Allah. Dan kita sebenarnya mengikut syaitan, tidak mengikut syaitan ini tidak secara tidak sedar, kerana dia sebahagian daripada kita. Dan bahkan perangai kita pun telah dibentuk oleh syaitan. Sehingga bulan puasa pun syaitan tambat pun kita masih lagi beramal dengan syaitan, kerana kita dah jadi sebahagian. Syaitan kata tak payahlah, aku tak tunggu sini pun tak apalah, program aku dah jalan dah. Kita dah jadi tabiat dia dah. Oleh sebab itu disebutkan oleh ulama bahawa syaitan ini kepada orang abid begitu ramai mereka kerumuni, tapi orang zindiq dan orang jahil seorang satu saja, bahkan satu pun dah gemuk dah. Maknanya orang abid, orang alim, ramai syaitan duk kerumu dia, tapi tak dapat bila dan kurus-kurus belaka. Orang nak makan, orang alim baca bismillahirrahmanirrahim, syaitan tak dapat makan. Nak masuk rumah,
baca doa masuk rumah, maka syaitan duduk di luar rumah. Orang jahil makan, syaitan pun dapat makan, dia pun gemuk juga. Sehingga kalau yang lain nak datang pun tak payahlah, pada aku seorang, engkau cari orang lain. Begitulah syaitan yang sentiasa akan menyesatkan kita. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu membuat benda-benda fahsya. Wallahu ya'lakum rahmah wa fadl, dan Allah menjanjikan rahmat dan keampunan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas pengetahuan. Jadi syaitan boleh berupa manusia, boleh berupa jin, dan Allah Ta'ala mentakdirkan kita hidup dengan di kalangan syaitan ini supaya kita menjaga diri kita, menjaga agama kita, menjaga kehidupan kita. Dan kadang-kadang syaitan inilah yang menyerang orang Islam. Saya sebenarnya saya dari segi sijil saya ada macam sijil perubatan Islam dengan Tuan Guru Harudin, dan cuma saya tak nak praktis lah. Nak tunjuk sijil tu adalah tak tamatlah pengajian tu. Tapi saya tak mengamalkan. Mungkin saya tak payah sebut di sinilah, saya tak mengamalkan. Tak. Saya cakap ni pun jangan ajak saya nak pergi ghost busting tu, tak payah. Jangan telefon saya untuk ghost busting, walaupun saya boleh buat, tapi saya tak nak. Saya tak nak mengamalkan tu. Nak ceritanya, mengapalah banyak orang Islam kena serang benda-benda macam ni? Histeria lah, macam apa? Pasal apa? Kita dengar ke orang-orang selain orang Islam ni benda-benda macam ni? Jarang kan? Jarang. Bagi saya lah, kerana syaitan ini nak menyesatkan kita dalam jalan yang benar. Kerja mereka nak menyesatkan. Itu yang dia cari orang Islam. Orang kafir memang hidup sama dia dah, macam dia dah, apa nak serang-serang lagi dah. Jadi itulah yang sebenarnya berlaku dalam. Dan yang terakhir, wa nafsun tunazi'uh. Lebih dalam daripada syaitan itu sendiri ialah nafsu kita. Wa nafsun tunazi'uhu, dan nafsu kita yang sentiasa bergejolak untuk memusnahkan ataupun untuk menjauhkan kita dari agama. Nafsu sendiri. Oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya ingat tak payah saya syarahlah pasal nafsu ini. Kalau nak syarah pun it's a lecture by itself. Kalau saya nak syarahkan 7 tingkat nafsu yang perlu kita tahu, dan di mana tahap kita sekarang ini. 7 nafsu. Yang saya ingat saya berhenti setakat inilah. Pada kadarnya aku qauli hadza wa sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك هم المؤمنون حقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
taqabbalallahu minkum.